Astagfirullahaladzim. 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 Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa li ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa awliya as-salihin wa li ulama al-amilin wal mashayikhina wa li walidina wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم امين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin dengan keizinannya dapat lagi sama-sama kita bertemu dalam majlis muzakarah bacaan kitab Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darin amin. Ni saya minta maaf ni terlambat sikit. Biasalah pagi-pagi ni macam-macam cabaran, macam-macam cubaan. Tengah nak siap, nak mula sakit perut lah, yang rasdurnya macam-macam. Saya minta maaf lah. Baik. Hari ini kita masuk, hari ini kita majlis pada majlis yang ke-102. Dah 102 kali pertemuan kita dalam bacaan kitab Al-Azkar ni. Hari ini kita pada bacaan kitab pada bab berkenaan dengan, kita dah masuk dah dengan berkenaan dengan kitab zikir-zikir pada selawat, pada solat-solat fi salawatin makhsusah, pada solat-solat yang tertentu, yang khusus. Hari ini kita pada bab Al-Azkar Al-Mashru'ah bil Aidain, bab zikir-zikir yang disyarakkan, yang dianjurkan pada dua hari raya, pada dua hari raya, ini hari raya Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. I'lam annahu yustahabbu ihya'u laylatayil 'aidain bizikrillah ta'ala wassalati wa ghairihima min at-ta'at. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahawa sesungguhnya dianjurkan, digalakkan untuk menghidupkan dua malam hari raya bizikrillah ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, wassalati wa ghairihima, dan juga dengan melakukan solat. Ini kita menghidupkan, dengan dianjurkan untuk menghidupkan malam hari raya tersebut dengan banyakkan berzikir, solat, dan wa ghairihima min at-ta'at, dan selainnya daripada amalan ketaatan, amalan ketaatan.
berdasarkan hadis, Imam Nawawi mendatangkan hadis, lil hadis al-warid fi dhalik man ahya lailatal al-'aid lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Berdasarkan hadis yang warid, iaitu man ahya lailatal 'aid, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan mati, tidak akan dimatikan hatinya, kata para ulama, yakni hatinya tidak akan lam yatahayyar, yakni tidak akan kehairanan ataupun tidak kebingungan. Maksudnya hatinya hidup, hatinya sentiasa hidup. Yauma tamutul qulub, kata sebagian ulama yang dimaksudkan dengan lam yamut qalbuhu tu, iaitu ketika mana dia dalam keadaan nazak, ataupun di dalam kubur, ataupun pada hari kiamat, hati dia ni akan sentiasa sabat, dan tidak akan mati. Yauma tamutul qulub, pada hari yang mana hati-hati manusia yang lain dia mati. Kata para ulama, yang maksudkan di sini adalah dengan kecintaan, matinya hati tersebut disebabkan cintakan kepada dunia, hingga dia terlupa kepada hari akhirat. Dan kata sebagian para ulama, seperti mana kata Al-Imam Ibn Salah, yang maksudkan dengan yauma tamutul qulub tersebut adalah hari kiamat. Hari kiamat, maksudnya orang yang menghidupkan malam hari raya ni, hati dia akan sabat, sentiasa hidup, sehinggalah ke hari kiamat kelak insya-Allah. Wa ruwiya man qama lailatal al-'aidain lillah muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Dan diriwayatkan barang siapa yang menghidupkan, yang mendirikan 2 malam hari raya lillah, ini kerana Allah semata-mata, muhtasiban, ini mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbuhu, hatinya tidak akan mati, tidak akan dimatikan hatinya, hina tamutul qulub, ketika mana hati-hati manusia yang lain dimatikan dengan dicintakan kepada dunia. Baik itu fadilat, kelebihan barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Hakadha jaa fi riwayat Syafi'i wa Ibn Majah wa huwa hadithun dha'if rawainahu min riwayati Abi Umamah marfu'an wa mawqufan. Demikianlah hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ibn Majah, dan kedua-duanya tersebut adalah hadis yang dha'if. Rawainahu min riwayah Abi Umamah, jadi Imam Nawawi meriwayatkan daripada yang sambung sanadnya dengan Abi Umamah marfu'an. Marfu'an ni hadis yang bersambung terus dengan Nabi SAW, wa mauqufan, hadis yang terhenti sanad riwayatnya kepada para sahabat. Yani para sahabat yang meriwayatkan tersebut tidak menyandarkan kepada baginda Nabi SAW. Itu hadis yang mauquf. Wa kilahuma dhaif, dan kedua-dua, yakni hadis yang marfu' dan mauquf tersebut adalah hadis yang dhaif. Lakinna ahadits al-fadail, akan tetapi hadis-hadis yang berbentuk fadailul a'mal, kelebihan dan ganjaran sesuatu amalan tersebut, yusamahu fiha kama qaddamnahu fi awal kitab, iaitu dibenarkan untuk beramal dengannya seperti mana yang kita telah sebutkan pada permulaan kitab. Iaitu hadis yang dhaif, hadis yang fadailul a'mal, iaitu hadis yang dhaif, dibenarkan untuk beramal dengannya, dengan syarat hadis tersebut tidaklah tidak syadidud dha'f, tidak terlalu dhaif. Dan juga kita beramal dengan hadis yang dhaif tersebut dengan tidak mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang benar. Nabi SAW bersabda, so kita beramal dengan ihtiyat, sebagai dengan berhati-hati,
Maksudnya kita tak pasti betul atau tidak. Itu maksudnya. Seperti mana telah disyaratkan para ulama dalam beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Baik, ikhtalafa al-ulama fi al-qadr alladhi yahsul bihi al-ihya. Fal-adhhar annahu la yahsulu illa bi mu'dham al-layl wa qila yahsulu bi sa'ah. Para ulama khilaf tentang berkenaan dengan kadar mana yang dikatakan mendapat menghidupkan malam hari raya tersebut. Fal-azhar, pendapat yang azhar, ini pendapat yang kuat di sisi Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang azhar ni maksudnya apabila ada dua qaul, dua pendapat yang kuat bagi Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang paling kuat yang kuat di sisi Imam Syafi'i daripada berbanding dengan pendapat yang kuat satu lagi itu dinamakan pendapat yang azhar di sisi Imam Asy-Syafi'i. Itu pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya annahu la yahsulu illa bi mu'dhamil lail, iaitu tidak mendapat, iaitu tidak dikira menghidupkan malam hari raya tersebut illa bi mu'dhamil lail, melainkan dengan sebahagian besar malam tersebut, barulah dikira menghidupkan malam hari raya tersebut dan mendapat ganjarannya, ganjaran daripada beramal menghidupkan malam tersebut. Waqila yahsulu bisa'ah. Pendapat yang lain mengatakan bahawasanya dapat juga dikira menghidupkan malam hari raya tersebut dengan bisa'ah. Sa'ah ni bukan maksud sejam, maksudnya walaupun sekadar, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun sekejap, itu maksudnya hanya beberapa ketika pada malam tersebut itu dah dikira menghidupkan malam hari raya tersebut. Baik, kata para ulama, kalau kita nak mendapat ganjaran menghidupkan malam, tak kiralah malam hari biasa ke ataupun malam hari raya tersebut, hendaklah, kata para ulama, hendaklah kita solat fardhu isya secara berjamaah. Sebab berdasarkan hadis mana mengatakan, baginda Nabi SAW sabda, barang siapa yang solat fardhu isya, solat isya fi jama'atin, dalam berjamaah, faka'annama qama nisful lail, seperti mana dia menghidupkan malam, separuh malam hari tersebut. Itu antara fadilat, itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih mengatakan bahawa siapa yang solat isya secara berjamaah, seolah-olah dia menghidupkan separuh malam tersebut, iaitu dia seolah-olah mendapat pahala seperti mana dia menghidupkan separuh malam tersebut. dan kalau siapa nak menghidupkan ataupun nak mendapat ganjaran sepenuhnya menghidupkan malam, semua malam tersebut, keseluruhan malam tersebut, hendaklah dia solat isya berjamaah dan dia berazam, ataupun dia solat isya, solat fardhu subuh secara berjamaah. Sebab sambungan hadis tersebut, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullahu. Siapa yang solat fardhu subuh berjamaah, seolah-olah dia menghidupkan keseluruhan malam tersebut, dengan syarat dia solat isya jamaah dan juga solat subuh secara berjamaah. Itu ganjaran siapa yang hidupkan malam. Nah, begitu juga kata guru kami, Fadilatul Syekh Yusri, kalau seseorang tersebut dia tak mampu nak menghidupkan malam setiap malam bulan Ramadan, hendaklah dia solat isyak dan juga solat subuh secara berjemaah. Itu yang paling orang kata paling malas lah. Dia nak menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, dia hendaklah melakukan solat isyak dan juga fardhu subuh secara berjemaah. Baik, iaitu pendapat yang kuat di sisi Imam Asy-Syafi'i, hendaklah dia menghidupkan sebahagian besar pada malam tersebut. Pendapat yang lain, qila, itu tak kiralah walaupun beberapa minit
beberapa minit, hanya 2 rakaat pun dah dikira sebagai menghidupkan malam hari raya tersebut dan mendapat ganjaran, iaitu hatinya tidak akan dimatikan. Baik, kalau kita di Malaysia jarang, tak pasti, mungkin ada di sebagian tempat yang pada malam hari raya mereka akan solat, tak kira solat tasbih ke apa-apa juga amalan ketaatan yang lain. Sebahagian besar kalau malam raya aja dah sibuk dah, kita dah sibuk dengan nak bakar lemangnya, nak kuih rayanya, macam-macam. Kita sibukkan dengan perkara yang tak sepatutnya. Yang sepatutnya kita menghidupkan malam hari raya dengan melakukan amalan ketaatan, amal ibadah. Kalau kami di Mesir, setiap kali malam raya, guru kami Syekh Huri Hafizahullah akan solat sunat tasbih. Akan solat sunat tasbih sebanyak 8 rakaat dan juga solat sunat witir 3 rakaat. Yang mengambil masa hampir 2 jam lah. Hampir 2 jam menghidupkan malam hari raya tersebut. Itu di antara sunnah, antara sunnah yang sepatutnya kita hidupkan di malam hari raya. Baik, seterusnya faslun fil awqat wal amakin allati yustahabbu takbir fiha. Fasal berkenaan dengan waktu-waktu dan tempat yang disunatkan, yang dianjurkan untuk bertakbir, takbir hari raya. Wa yustahabbu takbir lailatul aidain. Disunatkan, dianjurkan untuk bertakbir pada 2 malam hari raya. Wa yustahabbu fi Aidil Fitri min ghurub asy-syamsi ila an yuhrima al-imam bi salatil Aid. Itu dianjurkan untuk bertakbir pada hari raya Aidil Fitri bermula daripada tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib 1 Syawal tersebut, ila an yuhrima al-imam bi salatil Aid. Ini pada hari terakhir puasa, sehinggalah an yuhrima al-imam bi salatil Aid, sehinggalah imam mengangkat takbiratul ihram, itu solat Aid, maka pada waktu tersebut dah habis dah tempoh untuk bertakbir. Wa yustahabbu dhalika khalf as-salawat wa ghayriha min al-ahwal. Dan dianjurkan juga untuk bertakbir setiap kali selepas solat, apa-apa juga, solat fardu dan juga solat sunat. Kalau solat fardu dia ada 3 aja lah kan, solat fardu maghrib, solat isya dan juga solat subuh. Itu setiap pada 1 Syawal tersebut dianjurkan untuk takbir. Wa ghairiha, dan juga solat sunat yang lain. Solat sunat kita solat tahajud dan sebagainya dianjurkan sepasnya untuk takbir minal ahwal wa ghairiha minal ahwal. Wa yuksiru minhu inda izdihamin nas, dan dianjurkan untuk takbir, untuk memperbanyak takbir ketika mana berhimpunnya orang ramai. Wa yukabbiru masyian wa jalisan wa muttaji'an, dan takbir dalam keadaan masyian, dalam keadaan berjalan, jalisan dalam keadaan duduk, wa muttaji'an dalam keadaan berbaring, wa fi tariqihi, dan dalam perjalanan, wa fil masjid, dan di masjid, wa ala firashihi, dan juga di atas tempat pembaringan, di atas katil. Itu setiap keadaan kita dianjurkan untuk bertakbir. Takbir ini dinamakan sebagai takbir mursal, takbir mursal, dan ataupun dinamakan sebagai juga takbir mutlak, sebab dia tak terikat. Dia bila-bila waktu saja dibenarkan, dianjurkan untuk bertakbir. Wa amma Aidul Adha fa yukabbiru fihi min ba'di salati subhi yawma Arafah ila an yusalli al-'asr min akhir ayyam tashriq. Adapun takbir pada Aidul Adha, hari raya haji, fa yukabbiru fihi min ba'di salati subhi, dianjurkan untuk bertakbir selepas solat subuh, fardu subuh, yaum Arafah, pada hari Arafah, ila an yusalli al-'asr min akhir ayyam tashriq, sehinggalah solat selepas solat asar
pada hari terakhir, hari ketiga hari tasyrik, yakni pada 13 Zulhijjah ataupun Zulhajjah. 13 Zulhajjah tu hari yang terakhir untuk takbir. Wa yukabbiru khalfa hadhihi al-'asri thumma yaqta'. Ini dia takbir selepas solat asar tersebut, thumma yaqta'. Kemudian dia berhentilah. Habislah tempoh untuk takbir. Hadha huwa al-asah alladhi alayhi al-'amal. Ini adalah pendapat yang asah. Pendapat asah ni pendapat yang paling kuat di sisi ashab. Ini di sisi ulama dalam mazhab Syafi'i, yang kalau ada dua qaul yang kuat di sisi ulama mazhab Syafi'i ini, itu dinamakan pendapat yang kuat dan dinamakan pendapat yang asah, pendapat yang mu'tamad alaihi al-amal, pendapat yang menjadi amalan itu selepas solat asar. Itu adalah pada hari terakhir hari tasyrik 13 Zulhijjah tersebut adalah hari yang terakhir, untuk waktu yang terakhir digunakan untuk bertakbir. Wa fihi khilafun masyhur fi madhhabina wa li ghairina. Dan padanya tersebut waktu tempoh takbir tersebut khilaf masyhur, khilaf yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan juga selainnya dalam mazhab yang empat. Walakin sahih ma dzakarna, akan tetapi pendapat yang paling sahih seperti mana kita dah sebutkan tadi, itu bermula pada hari subuh hari Arafah sehinggalah hari ketiga hari tasyrik, yakni 13 Zulhijjah. Wa qad jaa fihi ahadits rawainaha fi Sunan Al-Baihaqi. Dan ada hadisnya yang diriwayatkan dalam Sunan, hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Cuma Imam Nawawi tak datangkan sebab dia tak nak, Imam Nawawi tak nak memanjangkan kalam. Waqad awdahu dhalika kullahu min haitsu al-hadis wa naql al-madhhab fi syarh al-muhadzab. Dan kata Imam Nawawi, aku dah terangkan panjang lebar secara detail kullahu min haitsu al-hadis, dari sudut dalilnya hadis, wa naql al-madhhab, dan pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i dalam kitab beliau iaitu Syarah al-Muhadzab, ataupun lebih dikenali sebagai Al-Majmu', kitab Majmu' Syarah al-Muhadzab. Kalau siapa nak tengok, nak tahu lebih detail, lebih lanjut, kena buka kitab Al-Majmu'. Wa zakartu jami' al-furu' al-muta'alliqah bihi. Dia kata Imam Nawawi lagi, aku dah sebut ke semua furu', cabang perbahasan tersebut yang berkaitan dengannya dalam perkara tersebut. Wa ana ushiru huna ila maqasidihi mukhtasarah, dan aku sebut dalam kitab ni hanya sekadar sajalah mukhtasarah, secara kesimpulan saja. Kalau sebut panjang lagi, panjang akan tebal lagi lah kitab ni. Itu maksud kata Imam Nawawi. Itu jelas. Semua tempoh seperti yang kita maklum, takbir Aidul Adha ni lebih kenal sebagai takbir muqayyad. Takbir muqayyad sebab dia terikat dengan tempoh ataupun selepas solat yang dianjurkan. Baik. Qala ashabuna lafdhu takbir an yaqula Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hakadha salasan mutawaliyat wa yukarriru hadha ala hasabi iradatihi. Kata ashab, kata ulama dalam mazhab Syafi'i ini, lafaz takbir hendaklah dia mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu asalnya, asal takbir hari raya. Sebab tak ada hadis yang diriwayatkan yang ada lafaz takbir secara penuh seperti mana kita amalkan sekarang. Takbir yang penuh secara tersebut hanyalah warid ataupun diamalkan oleh ulama salaf dan khalaf. Hakadha salasan mutawaliyat, iaitu diulang sebanyak 3 kali. Wa yukarriru hadha ala hasabi iradatihi, iaitu diulangkan, iaitu secara, kalau sekali ucap itu sebanyak 3 kali, ataupun kalau ala hasabi iradatihi, iaitu diulangkan sekadar yang mampu. Itu asal takbir hari raya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, diulang-ulang Allahu akbar tersebut. Qala Syafi'i wal ashab fa in zada fa qala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر كان حسنا. Kata Imam Syafi'i dan juga ashab, para ulama yang mengeluarkan pendapat dalam mazhab Syafi'i, sekiranya dia tambah ini selepas mentakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali tersebut, dia tambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ditambah yang selalu kita amalkan tersebut, kana hasanan, kata Imam Syafi'i, itu adalah baik. Itu adalah baik. Kalau kita di sini dikira sebagai bid'ah lah, sebab tak ada riwayat yang mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir hari raya dengan sirah tersebut, dengan lafaz tersebut. Lafaz tersebut hanya ditambah oleh ulama ataupun generasi selepas ataupun sahabat ataupun generasi tabi'in dan seumpamanya. Itu lafaz takbir hari raya. وقال جماعة من أصحابنا لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kata jamaah, kata sekumpulan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i, la ba'sa, tidak ada masalah, la ba'sa ini tak apalah, tak apa. Ayaqul, untuk dia mengatakan ma'tadahun nas, seperti mana yang menjadi adat orang ramai, iaitu membaca, iaitu menambah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti mana kita amalkan tersebut, kata para ulama, itu tidak ada masalah, walaupun dia tak ada riwayat yang mengatakan baginda Nabi SAW melafazkan takbir hari raya dengan lafaz tersebut. Kalau itu kalau kita di Malaysia, lafaz ataupun ada berbeza lah, ada berbeza sikit. Kalau di negara Arab, contoh di Mesir, mereka akan menambah selawat selepas takbir, mereka akan menambah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, ahli bait, para sahabat, iaitu kepada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang diamalkan di negara-negara Arab, contoh di Mesir, di Arab Saudi, seperti mana kita amalkan. Kalau kita di Malaysia, kadang kita seperti kita amalkanlah. Dan juga irama lagu pun berbeza. Kalau kita di Malaysia, lafaz takbir raya ni mendayu-dayu, akan menambah sedih lagi lah. Kalau di negara Arab, takbir mereka lebih ke arah semangat, lebih ke arah semangat, tak ada rasa nak sedih pun, lebih semangat untuk merayakan hari raya tersebut. Baik. Boleh, kalau nak dengar takbir raya, boleh cari di YouTube. Kalau takbir raya orang Arab lah, orang Arab, contoh seperti di Mesir dan sebagainya. Baik. Faslun fi masyru'iyyati takbir ba'da kulli salatin tusalla fi ayyamih. Fasal berkenaan dengan dianjurkan untuk takbir selepas solat pada hari raya. InsyaAllah kita akan sambung pada esok, pada majlis yang akan datang. Sebab pembahasan tersebut dia agak panjang sikit, masa pun dah tak cukup. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang sebagai kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, mohon diperbetulkanlah, ditegur. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wajazakumullah khairul jaza. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk mengikuti majlis kita pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati dan memudahkan urusan kalian, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.